Semalam saya tengok di Facebook, ada beberapa orang tiktokers yang dah jadi ustaz, dah digelar sebagai ustaz. Dibuat majlis khusus untuk mereka, dan mungkin mereka lepas ni akan diangkat sebagai orang pandai. Boleh jadi tak lama lagi akan disenaraikan dalam kategori ulama-ulama di Malaysia. Paling tidak pun kurang wali-wali kutub, paling-paling kurang. Dan saya pasti mungkin nanti kalau jadi benda ni sungguh-sungguh, mungkin mereka ini akan menjadi kebal. Tok-tok guru yang tak boleh disentuh, tok-tok guru yang tak boleh dikritik walaupun sedikit. Sesiapa yang mengkritik mereka akan dianggap sebagai menghina ulama, menghina agama, dan tak hormati pewaris Nabi. Dulu kalau kita ingat jadi isu apabila orang duk masuk pertandingan reality TV agama, dalam genre agama, banyak mereka mengeluarkan fatwa yang pelik-pelik, macam-macam, merapu-meraban dikeluarkan. Tetapi mereka berada dalam masyarakat dan dianggap sebagai tok guru. Dahulu juga ada orang yang memaki dengan perkataan wababi dan mempunyai rekod jenayah seksual, tapi masih lagi dipanggil sebagai tok guru, masih lagi bebas mengajar di sana sini, dan orang jumpa dia cium tangan depan belakang. Ada orang yang asyik jerekah orang, dia punya video pun sedap-sedap lah, tetapi mereka tiada sebarang latar belakang pendidikan agama. Hampir tengok dia punya sijil tak ada, mengaji agama tak ada, tapi orang panggil tok guru. Backup dia membawa maksud awak membackup agama. Hina dia ataupun kritik dia, lebih tepat, dia tak pakai kritik lah. Siapa yang sebut benda yang berbeza tentang orang ini, itu adalah penghinaan, bukan kritikan lagi. Al-Imam As-Suyuti sebut di dalam kitab Tahzibul Khawas min Akadzibul Qusas, muka surat 230. Dan saya dengar kenyataan ini daripada Dr. Muhammad Asri dahulu waktu saya duduk mengaji kat Mesir. Dia sebut, dia kata, Imam Suyuti sebut, fal alim indal awam man sa'adal mimbar. Orang alim di sisi orang awam, tok guru lah kita kata, di sisi orang awam ni adalah orang yang memanjat mimbar, orang yang duduk kat depan ni, yang tu dianggap sebagai tok guru. Sesiapa sahaja yang kelihatan alim, dipanggil ustaz, memakai kopiah dan serban, berjanggut panjang, bahkan minimum solat 5 waktu pun boleh terus dianggap sebagai tok guru. Contoh-contoh yang cukup banyak telah diberikan oleh Dr. Basri tadi. Padahal orang itu bodoh, tidak bersandar kepada ilmu dan menunggang agama untuk mendapatkan harta-harta dunia. Sebenarnya siapakah tok guru? Siapakah orang alim ni? Siapakah orang yang kita boleh jadikan ia sebagai panutan agama ni? Tok guru ialah ulama. Mereka adalah pewaris Nabi. Nabi tinggalkan ilmu untuk pewarisnya, dan pewaris itu menyampaikan kepada kita. Dalam hadis sahih, Nabi SAW sebut, sebagian tuan-tuan dah hafal, innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, innama warasul ilma, faman akhadahu akhadha bihadhi wafir. Ulama ni adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Sesiapa yang mengambilnya, ambil secara sepenuhnya, ambil sampai habis. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud. Tok guru ialah ulama. Mereka adalah manusia yang Allah Ta'ala tinggikan darjatnya. Allah Ta'ala sebut, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah Ta'ala angkat daripada kalangan kamu ni, Allah Ta'ala angkat orang beriman daripada kalangan kamu. Dalam kalangan kita ni orang-orang beriman Allah Ta'ala angkat, dan Allah Ta'ala angkat daripada kalangan orang yang berilmu itu dengan beberapa darjat. Tok guru ialah ulama. Mereka adalah manusia yang paling takutkan Allah atas muka bumi. Mereka tak gentar kepada sesiapa pun, melainkan kepada Allah Ta'ala semata-mata. Allah Ta'ala sebut, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang paling takutkan Allah, ulama. Ulama adalah orang yang paling takutkan Allah. Walaupun bukan mereka saja yang takutkan Allah, kita pun takut Allah Ta'ala juga. Tapi yang paling sempurna ketakutan kepada Allah adalah ulama, adalah tok guru. Kerana mereka menggantungkan diri mereka dengan ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Kewajipan kita ada dua, sama ada kita jadi ulama ataupun kita ikut jalan yang dibawa oleh ulama. Mengenali
siapakah sebenar-benarnya Tok Guru sangat-sangat penting, kerana mereka adalah panutan kita. Kita kena kenal. Kita tak akan mampu untuk memahami agama ini dengan sebenar-benarnya kerana Nabi dah meninggal dunia. Kita tak boleh ambil ilmu terus daripada Nabi. Sandaran utama telah wafat. Kita tidak lagi berada pada zaman Nabi SAW. Walaupun kita ni duk syok sebut lau kana bainana Rasulullah, kita tak mampu untuk memahami agama ini kerana fakta utama telah wafat. Tetapi dengan hadir Tok Guru yang ulama ini, mereka menjadi penyambung lisan Rasulullah SAW, sehingga agama ini dapat difahami seperti mana yang difahami oleh Nabi SAW. Konsep asas Tok Guru sangat penting difahami oleh setiap umat Islam. Saya dan juga anda juga, semua yang berada di sini perlu mengetahui konsep Tok Guru. Pertama, Tok Guru bukan sekadar cikgu yang mengajar, menyebutkan berita tanpa penjelasan, menyampaikan hoax dengan penuh yakin dan garang. Tok Guru mereka adalah pewaris Nabi. Mereka mesti membawa warisan. Mereka mesti membawa barang warisan itu. Mereka perlu bawakan dalil untuk berhujah, bukan dakwaan bodoh. Ini kan benda baik. Mereka tak boleh bawa pandangan sendiri lalu mengatakan inilah barang tinggalan Nabi. Tak boleh. Mereka tak boleh membawa hadis orang-orang tua lalu mendakwa inilah barang tinggalan Nabi. Tak boleh. Jika mereka melakukan hal itu, mereka bukan pewaris Nabi, mereka bukan ulama, mereka bukan Tok Guru. Bukan membawa maksud mereka tak boleh keluarkan pandangan peribadi. Tetapi apabila awak membawakan pandangan peribadi, ia sudah lagi tidak terkait dengan agama secara tuntas. Tidak lagi boleh dengar dan taat. Dia jadi dengar, semak dan buat pilihan. Hari ini Tok Guru mengatakan roh boleh berpindah randah, berpindah-pindah daripada satu tubuh ke tubuh yang lain. Ada mangkuk yang percaya. Mereka kata ini barang Tok Guru, ini kenyataan Tok Guru. Mereka kata ini mesti barang tinggalan Nabi. Hampa je tak tahu, mesti betul punya. Kalau apa tak jumpa kena takwil. Sedangkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat dalam bab ni, mengatakan tanasukhul arwah, arwah yang berpindah-pindah, konsep arwah yang berpindah-pindah adalah akidah yang menyeleweng, sesat dan kafir sesiapa yang menyatakannya. Hari ini ada Tok Guru yang mengatakan wujud Nabi selepas Nabi Muhammad SAW dari tanah Melayu Malaysia. Orang percaya walaupun ia adalah satu kenyataan yang bodoh. Tetapi Tok Guru yang membawa risalah Nabi, itu pula yang diperlekehkan, dituduh dan difitnah. Bukan sekadar anda saja yang difitnah sesat lagi Wahabi ni. Kalau anda ingat, ada seorang ustaz yang menjadi khalifah Yasin malam Jumaat, tekong tahlil dan qasidah. Tetapi apabila dia menegur tentang binaan kubur, dia dilabel dengan label Wahabi. Dia pun terkejut. Sedangkan beliau telah menyebutkan semata-mata kebenaran. Tok Guru mesti membawa barang tinggalan Nabi, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pertama. Yang kedua, Tok Guru adalah orang yang paling amanah dan berhati-hati di dalam menyampaikan ilmu. Mereka adalah orang yang paling teliti di dalam membuat semakan sebelum menyampaikan kepada orang, kerana mereka telah belajar. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Isra ayat 36, mereka telah belajar ayat ini. Wala taqfu ma laysa laka bihi an inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu kata takfu bermakna wala taqul. Jangan kamu kata yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Pendengaran, penglihatan, jantung hati kamu, semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla nanti. Jangan sekadar awak dengar saja, awak terus nak cerita dekat orang, nanti jenuh. Cerita sang kancil dan buaya bertemu dengan Nabi Sulaiman pun nak cerita. Hadis orang tua-tua jadi pedoman. Semak dulu. Kalau tidak, awak dah layak digelar sebagai pembohong, sudah layak digelar sebagai pendusta, seperti mana yang sabit daripada hadis Nabi SAW. Kafa bil mar'i kadhban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup seorang tu kita kata dia pembohong bila dia jenis cakap semua benda yang dia dengar.